Salam sejahtera, nama saya Sharon Evangeline. Hari ini saya ingin membincangkan tentang perubahan kehidupan dalam situasi pandemik sebagai mahasiswa. Bila kita cakap pasal perubahan kehidupan, iaitu ada kebaikan pun ada, keburukan pun ada. Sebagai mahasiswa, kita ada kebaikan iaitu masa bersama keluarga. Masa ahli keluarga itu masih boleh dan senang untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga kita boleh membina satu ikatan yang erat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya akan sambung kesan buruk situasi pandemik terhadap mahasiswa, terhadap pelajar. Okey, yang paling dekat adalah tentang belajar dalam talian atau in class, online study. Seperti yang hangat baru-baru ini, kita dikejutkan dengan seorang pelajar mengambil peperiksaan di atas pokok. Seperti kita tahu, setengah orang tinggal di dalam kawasan pendalaman, tidak mempunyai line internet yang laju, tidak mempunyai komputer riba dan juga mungkin tidak mempunyai telefon yang canggih. Jadi itu adalah kesan buruk yang terdekat yang saya boleh ceritakan tentang situasi pandemik yang... Hai, nama saya Laku Pedapati. Hari ini saya ingin membincangkan tentang aktiviti yang dilakukan dalam tempoh PKP. Antara aktiviti yang dilakukan dalam tempoh PKP ini ialah menolong ibu bapa di rumah, seperti membersihkan rumah, bergotong royong di sekitar kawasan rumah dan juga menolong ibu bapa dan lain. Selain itu, aktiviti yang kerap dilakukan dalam tempoh PKP ini ialah menghabiskan masa mereka dengan menggunakan handphone untuk main game online seperti PUBG, Mobile Legends, Ludo game dan juga membuat TikTok. Sesetengah juga berkomunikasi dengan kawan dengan menggunakan WhatsApp video call. Antara cara-cara mengeratkan hubungan dengan mahasiswa dari jauh seperti memanfaatkan aplikasi yang boleh menghubungkan antara individu dengan individu lain seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain lagi. Ini juga dapat mengekalkan hubungan silaturahim dengan rakan-rakan lain, terutamanya dengan mereka yang berlainan etnik. Selain itu, menyertai kelas secara online bersama-sama untuk menambah ilmu pengetahuan dan berhubung antara satu sama lain juga merupakan cara-cara untuk mengeratkan hubungan dengan mahasiswa dari jauh. Salam sejahtera. Daripada pengalaman saya, teknologi pada hari ini sangat membantu dalam setiap pergerakan manusia. Seiring dengan PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran secara talian merupakan satu keperluan untuk semua pelajar. Selain itu, kebanyakan universiti tempatan awam maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah di Malaysia, tiada pilihan lain dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Bukan itu saja, kebaikan pembelajaran dalam talian juga dapat menjimatkan kos dari kos pengangkutan, perjalanan, tempat tinggal dan kos-kos yang lain yang terlibat untuk menghadiri kelas dari tempat tinggal pelajar. Seterusnya, bahan rujukan juga boleh didapatkan melalui atas talian. Jadi proses ulang kaji juga mudah kerana pelajar boleh mengulang kaji seberapa kali isi kandungan bahan rujukan tersebut. Bukan itu saja, pelajar juga boleh memilih tempat ataupun suasana yang mereka inginkan untuk pembelajaran mereka. Ianya lebih berkesan kerana pelajar tidak terikat dengan jadual pembelajaran yang ketat. Dalam situasi pandemik dan cara mengatasinya, dan kebanyakan cabaran dan tekanan ini berkaitan dengan sesi pembelajaran online ataupun sesi pembelajaran atas talian. Dan cabaran yang pertama adalah masalah teknikal, iaitu berkaitan dengan kekangan dan kekurangan infrastruktur dan komponen-komponen yang penting untuk menjadikan pembelajaran online ini
mudah dan berkesan. Antaranya adalah kelajuan internet yang tidak mencukupi, kuota internet yang tidak mencukupi, ketiadaan komputer riba ataupun komputer riba yang tiada webcam atau webcam dan mikrofon yang tidak berfungsi. Cara mengatasinya iaitu yang pertama berkenaan dengan masalah teknikal. Kebanyakannya mahasiswa mengambil inisiatif sendiri dengan melanggan pelan internet yang baru. Mahasiswa mencari pelan internet dengan harga yang berpatutan, mengawal penggunaan kuota internet, membuat jadual, dan juga berkenaan dengan masalah komputer riba. Kebanyakan mahasiswa adanya yang membeli komputer riba baru dan juga adanya yang menggunakan aplikasi sesi pembelajaran itu di telefon pintar di samping komputer riba dalam masa yang sama. Terdapat pelbagai manfaat yang kita dapat perolehi daripada pandemik. Ianya bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah di seluruh dunia. Antara contoh yang kita dapat perolehi ialah dengan menjaga alam sekitar. Kita dihendaki duduk di rumah dan ianya dapat mengurangkan aktiviti di luar. Dengan ini, kita dapat mengurangkan pembuangan sampah di merata-rata tempat. Contohnya seperti kita dapat lihat di Sungai Melaka. Sebelum ini, air di Sungai Melaka sangat keruh dan sekarang airnya bertukar menjadi jernih. Harapan saya dalam menangani masalah ini adalah semoga kita rakyat Malaysia terus istiqamah dan sentiasa mematuhi segala perintah dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak-pihak berkuasa dalam membantu masalah ini, dalam membantu bagi membantu untuk mencegah penularan wabak COVID-19 ini daripada merebak seperti negara-negara yang sedang mengalami krisis yang agak serius dalam membendung masalah ni. Dan semoga rakyat Malaysia, orang kata, terus berfikiran kritis dan positif dalam memikirkan hal-hal ini dan juga mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin melanggar perintah kawalan pergerakan dan juga perintah daripada kerajaan-kerajaan atas sebab ingin memuaskan hati sendiri, sebab kita menghadapi kesukaran pada perintah kawalan pergerakan fasa pertama di mana masih ada yang berdegil, masih ada yang keluar rumah dan juga tidak memakai topeng muka dan sebagainya. Jadi kita harap dengan norma baru ini kita dapat teruskan kehidupan walaupun ianya berbeza daripada sebelum ini, kerana kita kena keluar pakai topeng muka dan ianya memang saya sendiri akui benda tu tidak selesa, tapi itu adalah untuk kebaikan kita. Tak ada apa yang penting daripada nyawa kita sendiri dan juga nyawa keluarga sendiri. Jadi untuk mengelakkan daripada diri kita dan keluarga kita sendiri ataupun siapa-siapa saja terkena wabak ini, dan mungkin juga untuk mengelakkan daripada penularan wabak ini lebih serius dan kita akan mengalami fasa yang lebih serius. Jadi saya harap semoga rakyat Malaysia ataupun mungkin rakyat di seluruh dunia mengambil iktibar atas apa yang berlaku dan juga terus positif dan kritis dalam usaha untuk membantu pencegahan. Dan saya harapkan semoga wabak ini dapat dicegah dan dapat dihapuskan dengan serta-merta pada satu hari nanti, insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya di sini ingin memberi pesanan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang terkesan dengan pandemik 19 yang terpaksa di mana pelajar-pelajar terpaksa menghadiri kelas dalam talian. Salah seorang daripada pelajar-pelajar itu mengakui bahawa ianya agak sukar, tetapi kita sebagai pelajar harus mengambil inisiatif untuk mengulang kaji sendiri ataupun belajar sendiri tanpa perlu mengharap kalian sepenuhnya. Hai, nama saya Tiraj. Saya di sini untuk memberi sedikit pesanan dan nasihat tentang COVID-19 yang sekarang menakutkan dunia.
kita di Malaysia tidak begitu teruk dan kes COVID-19 di negara serang kurang. Oleh itu, masyarakat harus mengambil berat tentang isu pandemik ini. Kini, di Malaysia, pelajar-pelajar universiti sekolah menghadapi situasi yang amat susah, iaitu menghadiri kelas online, dan kita harus bertabah menghadapi situasi ini. Saya juga sebagai pelajar menasihati supaya mematuhi peraturan PKP dan berada di dalam rumah dan jaga kesihatan. Semoga anda semua mendapat pesan yang baik. Terima kasih.